Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru apakah peranan yang perlu kita mainkan untuk mengatasi masalah ini? Apakah kita hanya memandang sebelah mata sahaja, atau kita serahkan bulat-bulat di tangan pemerintah atau pemimpin setempat, atau kita hanya menyerahkan sahaja kepada pegawai-pegawai penguasa jaiz untuk menyelesaikannya lantaran kerana mereka mempunyai kuasa? Sebenarnya masyarakat juga perlu memainkan peranan untuk memastikan agar umat Islam terhindar dari gejala maksiat ini. Keharmonian dan kesejahteraan masyarakat adalah disumbangkan oleh rasa bertanggungjawab semua pihak dalam menangani permasalahan ini. Pencegahan pertama adalah bermula dari diri kita sendiri. Sebagai mukmin muttaqi yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, konsep ihsan perlu menjadi teras dalam kehidupan. Kita melakukan setiap gerak kerja sekalipun di luar penglihatan manusia, namun sentiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersoal jawab dengan malaikat Jibril tentang ihsan, dengan katanya, al-ihsan itu bahawa kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jikalau kamu tidak mampu melihatnya, kamu merasa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kamu. Apabila ini menjadi tunjang dalam kehidupan kita seharian, maka sudah pasti kita enggan ingkar kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan konsep pencegahan yang melibatkan anggota masyarakat, maka sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id al-Khudri perlu menjadi panduan kepada kita dengan sabdanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika sekiranya dia tidak mampu, tidak berkuasa, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Jika sekiranya dia tiada juga berkuasa dan tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini menghuraikan tentang tahap-tahap pencegahan yang boleh dimainkan oleh masyarakat. Apabila maksiat berlaku di depan mata kita, maka tidak semestinya ditegah menggunakan kekerasan. Tangan di sini bermaksud kuasa yang ada pada kita yang perlu dimanfaatkan secara berhikmah. Kuasa sebagai pemerintah dengan menyedia dan mengatur peraturan dan garis panduan untuk dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Apabila peraturan itu diceroboh, maka dengan kuasa yang ada juga kaedah penguasaan perlu dilaksanakan. Kuasa pemerintah juga untuk menyediakan dana dan program peningkatan pencegahan maksiat, termasuk melatih para penguatkuasa agar lebih berhemah dan berdisiplin ketika menunaikan tanggungjawab penguatkuasaan. Kuasa sebagai ketua kampung atau nazir masjid adalah untuk membuat teguran dan peraturan bagi mewujudkan keamanan dari gangguan maksiat dalam qaryah masing-masing. Langkah kedua adalah dengan mulut ataupun lisan. Langkah ini selalunya menghadapi pelbagai rintangan, cercaan dan makian si pelaku dosa. Namun itulah asam garam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita kena mengatakan kebenaran dan kesalahan walaupun ia tidak diterima oleh sesetengah pihak, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulil haqq walau kana murra. Katakanlah kebenaran walaupun ianya pahit. Inilah konsep pencegahan yang selalu dilakukan dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Ibu bapa juga hendaklah berperanan mengukuhkan pendidikan akhlak, moral, agama kepada anak-anak. Institusi agama seperti MAIS dan para pendakwah perlu melancarkan kempen pencegahan melalui medan kuliah, ceramah dan khutbah. Media massa pula berperanan menyalurkan maklumat ilmiah dalam membentuk budaya pemikiran umat Islam dan menghindari dari menghidangkan budaya hiburan yang keterlaluan. Pertubuhan bukan kerajaan juga hendaklah turut membantu dengan memberikan idea dan kerjasama dalam memberantas gejala maksiat ini. Pencegahan ketiga adalah dengan hati, dan ia disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai selemah-lemah iman. Selain berdoa agar si pelaku dosa dan maksiat itu berkurangan,
Kita juga diminta membenci dan mengutuk kegiatan maksiat yang berlaku di sekeliling kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah antara peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak dalam mengatasi merebaknya gejala maksiat ini, dengan adanya sikap saling bertanggungjawab, prihatin dan peka dalam menangani masalah tersebut, akhirnya akan memberi manfaat kepada umat Islam seluruhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.